Alifika, kita akan terus bersama dengan tamu cukup istimewa untuk kita berbicara tentang peluncuran ekonomi madani bagi Kementerian Pertahanan. Kita bawakan terus Yang Berhormat Tuan Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Malaysia. Assalamualaikum, YB, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat ya? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita terus berbicara tentang ekonomi madani ini, semakin lama makin disebut oleh rakyat Malaysia sendiri. Jadi apakah peranan Kementerian Pertahanan untuk membantu Malaysia menjadi peneraju ekonomi Asia yang terkandung dalam ekonomi madani ini sebenarnya? Okey, pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput Kementerian Pertahanan untuk bicarakan tentang ekonomi madani ini. Kita tahu bahawa salah satu daripada segmen ekonomi madani itu adalah kita mahu kita jadi peneraju kepada ekonomi Asia itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat di Kementerian Pertahanan ini, antara aspek penting dalam Kementerian Pertahanan ini adalah kertas putih pertahanan kita. Kerana kita tahu bahawa kertas putih pertahanan itu menggariskan beberapa aspek penting. Kerana aspek itulah yang akan menentukan kemampuan ekonomi kita untuk kita ke hadapan. Salah satu aspek yang penting yang harus kita jelaskan kepada rakyat supaya kita semua faham adalah Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Mungkin kita tidak sedar kita duduk di daratan ini. Sebenarnya keliling kita sama ada wilayah Semenanjung, Sarawak maupun Sabah, keliling kita adalah lautan. Jadi sebagai sebuah negara maritim, sedar atau tidak, hasil negara kita sama ada minyaknya, sama ada sumber protein dia, sama ada pelancongan kita dan perdagangan laut itu juga. Sebenarnya itu adalah sumber kekayaan negara kita. Sebab itu tugas kita di Kementerian Pertahanan adalah untuk pastikan sumber kekayaan negara kita ini selamat ataupun paling tidak dicuri atau tidak diceroboh. Jadi itu tugas dan tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan. Sebab itu dasar kertas putih pertahanan ini yang kita laksanakan adalah kita mahu kita di Kementerian Pertahanan ini memastikan sempadan-sempadan kita ini. Sama ada laut kita, darat kita maupun udara kita, dan kita ada satu sempadan baru dalam kementerian kita, iaitu sempadan cyber kita. Ini pun harus kita jaga supaya kita dapat pastikan bahawa macam saya sebut tadi, kalau di laut, so hasil protein kita itu tidak dicuri dan seumpamanya. Sebab itu dalam kertas putih pertahanan ada menyebut bahawa kita kehilangan hampir 60 bilion ringgit. Kerana apa? Kerana ini. Jadi itu sebab kita di Kementerian Pertahanan sentiasa memperkukuhkan benteng-benteng pertahanan negara kita. Sebab itu salah satu hasil daripada kertas putih pertahanan juga adalah kita tahu bahawa industri pertahanan itu agak besar. Dan sebenarnya negara membelanjakan cukup besar juga dalam industri pertahanan itu. Sebab itu kalau kita lihat salah satu segmen bagi kita memacu ekonomi negara kita adalah kita di Kementerian Pertahanan akan memperkenalkan, sekarang ini kita telah menyusun supaya dasar industri pertahanan negara kita itu kita wujudkan. Supaya kita boleh membina inovasi di kalangan masyarakat kita. Dan dalam masa yang sama, kita boleh membina industri-industri baru yang boleh menyokong pertahanan kita bukan sahaja untuk kegunaan kita, tapi boleh kita manfaatkan untuk dunia dan terutamanya dalam bila kita menyebut tentang ekonomi Asia itu sendiri. Jadi ini antara aspek-aspek penting yang kita lihat. Sebab itu kalau kita lihat contohnya dalam ekonomi madani dan juga dalam rancangan Malaysia yang ke-12, antara aspek yang kita berikan penekanan adalah sempadan kita. Saya pun baru seminggu lepas saya pergi ke Sarawak untuk melihat kawasan pos-pos sempadan kita. Sebab itu dalam perancangan kita dalam tahun ini dan tahun-tahun ke depan dalam rancangan Malaysia ke-12 sehingga tahun 2025, kita akan membangunkan 19 lagi pos baru di sempadan kita. Kerana kita tahu bahawa di Kalimantan itu dia sedang dibangunkan dan sudah barang pasti kita tahu bahawa wilayah Sarawak kita pun cukup memacu ekonomi dia. Jadi yang penting adalah keselamatan. Sempadan kita itu harus dijaga. Kerana di situ adalah sumber ekonomi penting hari ini dan juga masa hadapan. Sebab itu kita bangunkan kerajaan melalui kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan 69 juta untuk pembangunan pos-pos sempadan baru. Sebab itu kalau kita lihat tahun ini kita ada 4 pos sempadan baru. Tahun depan kita akan bangunkan ada 7 pos lagi. So keseluruhannya akan ada 19 pos sempadan baru menjelang 2025 yang mendalam belanja 69 juta ringgit. Jadi ini adalah sebahagian daripada tugas tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan
bagi kita memastikan bahawa macam saya sebut daripada awal tadi, bagaimana kita boleh memastikan bahawa kekayaan kita itu dapat kita pacu sebagai negara peneraju ekonomi. Dan di samping itu saya tak nafikan banyak diperkatakan dengan negara maritim ini adalah laut kita. Sebab itu dalam rancangan kita pada tahun hadapan kita akan mula membangunkan apa yang kita panggil sebagai Mawila 4 markas wilayah laut kita di Bintulu, Sarawak. Jadi kita tahu bahawa Laut Cina Selatan banyak dia punya perbincangan, tetapi kita tahu bahawa dia adalah sumber kekayaan yang cukup besar kepada negara kita. Sebab itu menjaganya adalah satu keutamaan dan sempadan itu cukup penting bagi kita. Jadi dengan pembangunan Mawila 4 ini, saya fikir dia akan dapat membantu bukan sahaja kepada Sarawak, tetapi juga kepada wilayah Sabah kita. Dan dalam masa yang sama Semenanjung juga. Kalau kita lihat peta kita tu, Laut Cina Selatan itu memang menjadi kepentingan kepada kita. Begitulah juga dengan pusat operasi udara kita. Kita juga akan bangunkan di Sarawak itu untuk pastikan bahawa sempadan udara kita juga agak terjaga dan terpelihara. Jadi ini antara aspek-aspek penting yang kita lihat bagaimana kita boleh menjadi peneraju kepada ekonomi. Dalam konteks Kementerian Pertahanan adalah bukan sahaja kita menjaga, tetapi kita pun dalam masa yang sama kita tidak mahu negara kita dibolosi, sama ada dari segi penyeludupan, sama ada dari segi keganasan dan seumpamanya. Jadi macam selalu kita bincang, kalau kita nak ke Sabah itu selamat atau tidak, kita nak ke Sarawak itu selamat atau tidak. Kalau tanya pada saya, anggota pertahanan kita bertugas di perbatasan ini sebilang masa, istilah kita. Kita tak kira saat, tak kira minit. Sebilang masa. Jadi mereka memanfaatkan tanggungjawab mereka dan mereka telah mengorbankan masa mereka dan mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk kita tidur lena, untuk kita dapat beroperasi dengan baik, berniaga dengan aman, negara menjadi makmur. Jadi ini tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan. Sebab itu yang antara yang aspek yang mungkin baru bagi kita yang macam saya sebut tadi, orang selalu menyebut tentang tentera udara, darat dan juga laut. Tetapi saya fikir ada satu pertahanan kita di Kementerian Pertahanan tahu benda itu adalah pertahanan cyber kita. Seperti mana kita tahu bahawa kalau mengikut data global ini, hampir 3.4 bilion dipanggil pancingan data atau phishing ini berlaku pada setiap hari. Sehari ada 3.4 bilion pancingan data ini. Termasuklah yang kita yang kena ni kan. Begitulah juga kalau kita lihat dari segi ransomware itu ada 493 juta setahun. Jadi ini sebenarnya cabaran kepada cyber. Kalau kita lihat laut mungkin ada mungkin sepadannya jauh, darat begitu juga. Kalau kita lihat dari segi sempadan udara kita mungkin agak jauh bagi kita. Tapi sempadan cyber kita kadang-kadang begitu hampir dengan kita. Dalam peralatan kita, gadget kita dan seumpamanya. Jadi sebab itu di Kementerian Pertahanan memang kita bekerjasama menyokong agensi cyber negara. Tapi dalam masa yang sama kita memang memastikan bahawa pertahanan cyber kita juga adalah merupakan suatu aspek yang cukup penting. Kerana kita ada bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan sebenarnya. Ini kita perkukuhkan dari masa ke semasa kerana kita tahu itu cukup penting untuk memastikan bahawa ekonomi kita tidak diceroboh ataupun kekayaan kita tidak diambil. Itu antara aspek penting. Meningkatkan keselamatan pertahanan di Sabah dan Sarawak sangat penting. Kalau kita boleh lihat ancaman-ancaman bukan sahaja tuntutan daripada China, tuntutan daripada Sulu. Bercakap mengenai ancaman ataupun pencerobohan cyber ini, kalau itu kita nampak fizikal, tapi untuk cyber ini mungkin kita tidak nampak di mana musuh kita. Memang itu antara perkara yang sangat ditekankan oleh Kementerian Pertahanan. Tapi antara isu berzaman yang perlu diselesaikan dengan segera, kalau kita bercakap mengenai ekonomi madani ini, meningkatkan darjat hidup, pastinya tidak boleh lari daripada veteran-veteran kita. Bukan sahaja kita bercakap mengenai isu pencen, tetapi juga berkaitan dengan kebajikan dan juga kesihatan mereka dan juga bagaimana sebenarnya anak-anak mereka, nasib mereka, bagaimana? Dia kalau kita lihat, memang kita tak nafikan salah satu daripada keperluan ekonomi madani itu adalah tentang darjat hidup rakyat itu sendiri. Dan kita tahu bahawa di samping kita memberikan tumpuan kepada anggota, veteran adalah menjadi keutamaan kita. Kepada anggota itu, penumpuan kita adalah kepada rumah keluarga Angkatan Tentera. Pada tahun ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dari segi bajet kita ada kelulusan 117 juta. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia tambah lagi 200 juta kerana dia tahu keperluan rumah keluarga Angkatan Tentera itu adalah satu keperluan. Yang kedua adalah SASA, satu anggota satu rumah. Dan memang ini kalau kita lihat sekarang ni pembangunannya di Sungai Besi kita lakukan. Dan dalam masa yang sama kita pun ada
pembangunan baru di Genting dan juga di Kem Wadiben juga. Dan untuk veteran ini, bila disebut tentang veteran, saya tak nafikan saya di Kementerian Pertahanan itu sepanjang tempoh dilantik itu fokus saya adalah kepada veteran Angkatan Tentera. Dan kita tak nafikan bahawa 5 aspek veteran ini kita berikan keutamaan. Sebab itu tahun ini kita perkenalkan program yang kita panggil program Peduli Veteran. Sebab itu 5 perkara ini adalah teras kita dalam kita memastikan veteran itu benar-benar terjaga ataupun darjat mereka itu benar-benar terpelihara. Sebab itu kalau kita lihat antaranya adalah tentang kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan juga apa yang kita sebut pemerkasaan veteran itu sendiri. Sebab itu kalau kita tengok dalam aspek kebajikan, kita tahu bahawa sebahagian veteran, bila orang sebut veteran Angkatan Tentera ini kadang-kadang bermain dalam kepala kita. Kita selalu melihat veteran ini adalah warga emas dan sebagainya. Sebenarnya veteran Angkatan Tentera ni dia semuda kadang-kadang 38 tahun, 40 tahun dia dah jadi veteran. Dia sudah menamatkan perkhidmatannya dan ada sebahagian berpencen dan tidak berpencen. Ramai orang tanya kenapa ada yang tidak berpencen itu. Memang betul sebab sistem itu membenarkan dia begitu. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita telah menggunakan daya, tenaga. Kadang-kadang sebab itu kita memberikan dia ruang. Kerana dia saja yang tahu bahawa dia ataupun perkhidmatan saja yang tahu bahawa dia ada kemampuan atau tidak lagi untuk menjadi anggota pertahanan. Jadi ini adalah sistem yang kita buat. Sebab itu kebajikannya harus dijaga. Sebab itu dalam konteks kita kebajikannya, so kita akan melihat macam baru-baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan, Ahmad Mohamad mengumumkan tentang bantuan sara hidup. Lama ditunggu. Tak pernah lagi mereka merasakan bahawa yang tak berpencen ini. Saya selalu menyebut bahawa yang tak berpencen ini sebenarnya dia dalam sistem itu. Bukan kerana dia semata-mata pilihan dia, tetapi sistem itu mewujudkan begitu. Jadi sudah barang pasti dia perlu dibantu. Jadi caranya adalah memberikan bantuan sara hidup RM300 sebulan kepada mereka itu. Mungkin ada sebahagian yang bertanya, apakah semua dapat, semua tak dapat? Sebenarnya sebahagiannya sudah kita salurkan. Sebahagian lagi memang kita mempunyai sistem VITES 2.0 di dalam Jabatan Hal Ehwal Veteran, maka kita akan kemaskini dari masa ke semasa kerana harapan kita agar veteran-veteran tak berpencen ini dapat menerima sumbangan bantuan sara hidup yang diberikan oleh Kerajaan Madani itu sendiri. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari segi kesihatan, kita membelanjakan tahun ini 103 juta untuk kesihatan anggota veteran kita. Supaya kesihatan bukan sahaja dari segi perkhidmatan kesihatan, tetapi ubat dan juga kita lihat macam peralatan-peralatan kesihatan, termasuk saya dalam program Peduli Veteran itu termasuk yang selalu kita lawat itu adalah mereka yang memerlukan susu untuk makanan. Ada sebahagian mereka terlantar dan mereka perlukan perbelanjaan itu cukup tinggi. Kalau kita lihat satu keluarga itu untuk mereka membeli susu untuk makanan ini, paling kurang mereka harus berbelanja RM800 sebulan. Jadi kadang-kadang kalau dapat pendapatan tu habis di situ ya. Kalau dapat pencen tu habis di situ saja. Jadi ini tidak cukup. Sebab itu kita memberikan bantuan susu untuk makanan. Jadi kita bagi bantuan tu selama 3 bulan macam tu. Jadi ini stok. Ini antara usaha kita di Kementerian Pertahanan untuk pastikan apa yang kita sebut tadi, keperluan dia. Sebab kehidupan atau darjat itu banyak bergantung kepada bagaimana dia merasakan kehidupan itu. Jadi kalau kehidupan itu dapat dimudahkan, maka mereka dapat merasakan bahawa mereka benar-benar dipedulikan dalam Kerajaan Madani. Maksudnya kalau kita lihat Madani itu ayan tak akhir itu adalah ihsan itu kan benar-benar kita wujudkan dalam program veteran kita. Dan seperti mana YB katakan tadi, YB masuk sahaja ke Kementerian Pertahanan ini memang tugasannya menjaga veteran. Selain daripada veteran, apa lagi di antara mungkin reformasi yang ingin dilakukan oleh YB untuk kesejahteraan bersama? Dia kalau kita lihat di pertahanan ini, kita tahu bahawa sebenarnya orang selalu membincangkan veteran itu, dia membincangkan dari segi aspek yang negatif. Tapi saya melihat veteran Angkatan Tentera ini, dia adalah aset kepada kita. Setiap tahun, negara kita yang menjadi veteran ini adalah sebanyak 5,000 orang secara puratanya. Setiap tahun kita akan menerima 5,000 orang yang berpencen. Mungkin sebahagian orang merasakan bahawa itu mungkin bebanan. Tapi saya tidak melihat begitu. Mereka adalah aset kepada kita. Sebab itu antara yang kita usahakan di Angkatan Tentera ini, di MINDEF ini adalah kita ada Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat. Dan di sinilah latihan, upskill. Kalau kita lihat pada tahun ini kita membelanjakan 5 juta untuk upskill dia. Berikan dia pengetahuan tentang pengurusan teknologi drone dan seumpamanya, pengendali drone dan seumpamanya, pengendalian maintenance kepada pesawat dan seumpamanya. Sebab itu kalau kita lihat di Perhebat ini, antara yang ke depan yang kita mahu lakukan
memang kita ada program yang kita laksanakan pada tahun ini, kita panggil PUVET. Dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Program Pemekasaan Usahawan Veteran. Kita kerjasama dengan Kementerian Kemajuan Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Ekonomi, di mana usahawan-usahawan veteran ini memang kita perkasakan. Hari itu saya pergi ke Pahang, kita jumpa dengan seorang usahawan veteran. Jumpa ramailah usahawan ni. Salah seorang yang kita jumpa itu adalah mereka yang memproses makanan sejuk beku. Dan makanan ini program ini dibantu oleh Kementerian oleh Pharma, dibantu oleh SIRIM dari segi packaging, dan salah satu usahanya adalah untuk mengeksport ke Singapura produk ini. Jadi sebenarnya veteran boleh pergi jauh, tidak hanya di sekitar mereka, di wilayah di negeri, tetapi boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Ini yang kita usahakan, dan akan datang untuk tahun hadapan kita sudah merancang kini, di mana kita akan memperkasakan veteran kita dari segi kita ada job matching dengan industri. Dua industri yang kita sudah kenal pasti. Yang pertama adalah seperti mana yang hari ini orang bicarakan, veteran akan mula masuk insya-Allah, iaitu tentang electrical vehicles ini sendiri. Dan yang kedua adalah tentang teknologi microchip. Kita tahu industri ini memerlukan banyak tenaga. Dan veteran adalah anggota yang penuh dengan disiplin, dan mereka ada asas pengetahuan yang baik. 21 tahun berkhidmat dalam tentera, disiplinnya bukan calang-calang. Jadi ini sebenarnya adalah aset kepada negara kita, dan kita akan manfaatkan aset ini, di mana kita yakin anggota pertahanan kita, kalau kerjaya kedua mereka boleh dirancang dengan baik, so kita akan mereka akan dapat kehidupan yang jauh lebih baik berbanding dengan apa yang ada pada hari ini. Jadi ini sebenarnya antara harapan kita di MINDEF itu untuk sama-sama memacu ekonomi negara seperti mana yang dikehendaki oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sama ada dari segi meneraju ekonomi Asia itu sendiri, kita sebagai penerajunya, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, ataupun mengangkat darjat rakyat itu sendiri, terutamanya anggota pertahanan kita dan juga veteran Angkatan Tentera. Alhamdulillah, itu sebenarnya satu inisiatif dan juga pemekasaan kepada veteran ITM sendiri, di mana Kementerian Pertahanan telah berjanji untuk sama-sama kita menaik tarafkan kehidupan mereka di luar sana yang telah pun berjuang pada negara kita, dan mereka akan diberikan juga peluang untuk bekerja selepas ini. Terima kasih banyak YB Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Saya rasa cukup padat dan padat tepat, ringkas saja, tapi memang sampai kepada rakyat, kerana apa yang dikatakan oleh YB sebenarnya itulah yang ditunggu-tunggu sebenarnya, khususnya untuk veteran di luar sana. Terima kasih sekali lagi YB.